Tuhan selain daripada Allah. Yakin dengan adanya hari kiamat dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyeru kepada kita orang yang beriman. Wahai mana-mana mereka yang beriman. Bismillah. Put minum Bismillah. Alhamdulillah. Jangan melalaikan akan kamu. Jangan melalaikan, jangan dilekakan akan kamu oleh segala harta kamu. Jangan disebabkan harta benda, pangkat dan jawatan, ataupun sebab-sebab untuk kita berusaha mencari harta. Jangan menjadikan harta benda dan jangan dijadikan sebab-sebab kita berusaha mencari harta benda itu melekakan kita, melalaikan kita. Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Jadi Allah Ta'ala kata jangan lalai daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Menyebut di sini dengan makna mengingati Allah. Apa maksud mengingati Allah di sini? Dengan makna mengikut segala perintah Allah. Itu zikrullah. Mengingat Allah ni bukan semata-mata lidah kita selalu duk sebut, bukan bermakna semata-mata hati kita mengingat, tetapi tidak mengerjakan. Maksud zikrullah, mengingati Allah ni selain daripada akal fikiran kita selalu memandang kebesaran Allah, hati selalu mengingat Allah, lidah kita selalu menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah. Selain daripada itu, melaksanakan apa yang Allah suruh. Bila Allah suruh solat, kena solat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Allah suruh menuntut ilmu, kita tuntut ilmu. Allah suruh meninggalkan benda haram, kita tinggalkan benda haram, zahir dan batin. Itu maksud zikrullah. Bukan zikrullah ni semata-mata ingat, sebut dengan mulut, ingat dalam hati, tapi apa yang Allah perintahkan kita tak buat. Itu tak masuk. Bukan bermaksudnya kita pagi petang siang malam cari duit, tapi mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Solat tak. Allah suruh tutup aurat dah, Allah suruh pergi cari ilmu fardu ain dah. Tu bukan, tu tak masuk. Maksud zikrullah ni mengingati Allah, mengingati dengan hati, menyebut dengan lidah, dan melakukan apa yang Allah suruh. Itu maksud zikrullah. Jadi Allah bagi amaran jangan dengan sebab harta tadi, jangan dengan sebab berusaha nak mencari harta tadi kamu leka, kamu lupa, kamu lalai daripada apa yang Allah suruh. Cuba kita tengok hari ni berapa ramai di kalangan kita yang menjadi leka dan lupa daripada menunaikan tanggungjawab kepada Allah dengan sebab leka dengan usaha mencari harta. Pagi, petang, siang, malam cari duit. Pagi, petang, siang, malam hati kita risau tentang duit. Akal kita fikir bagaimana cara nak cari duit. Akal kita fikir macam mana nak jadi kaya ni, macam mana nak jadi orang kaya ni, macam mana nak miliki banyak harta ni, macam mana nak jadi jutawan ni. Hati kita pun risau tak ada duit, risau tak ada belanja, risau tak kaya, risau orang pandang hina, risau orang pandang lekeh. Kemudian risau lagi dengan keinginan-keinginan yang belum tercapai. Bukan sekadar akal dan hati kita risau bimbang, tubuh kita pun risau juga, membuat, mencari, berusaha. Apa yang dirisaukan oleh hati, itulah yang akan dibimbangkan oleh anggota kita.
Bila hati kita terlalu risau bimbang dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan macam-macam, maka dengan sendiri anggota kita ni pun akan sibuk menunaikan, melaksanakan, membuat kerja agar tertunainya kehendak hawa nafsu tadi tu, untuk memiliki harta yang banyak, memiliki kemewahan, kesenangan dalam dunia. Itu terbukti. Itu terbukti. Kata-kata kalau kita ajak kawan-kawan kita, sahabat andai kita, mari kita belajar, mari hadir majlis ilmu, tak dapatlah, sibuklah. Apa yang disibukkan tu? Sibuk apa? Sibuk mencari harta. Sibuk cari harta sampai tak ada waktu. Sampai tak ada waktu untuk Allah, sampai tak ada waktu untuk akhirat dia sendiri, sampai tak ada masa nak memikirkan tentang akhirat dia, sampai tak ada waktu nak memikirkan ibadat yang aku buat ni betul ke salah, solat yang aku dirikan ni dah betul ke salah, akidah aku dalam hati ni betul ke salah. Tak ada masa nak fikir tentang benda tu. Hati aku ni dah bersih ke belum, hati aku ni banyak penyakit, macam mana nak ubatkan hati yang penuh penyakit ni, yang ada hasad, yang ada dengki, yang ada dendam, yang ada macam-macam ni. Tak ada masa nak fikir. Maknanya tak ada risau pun tentang akhirat. Sepenuh-penuhnya kerisauan dalam akal, dalam fikiran dan hati kita, semuanya kerisauan tentang hal-hal dunia. Risau. Bila dah hati kita risau dan bimbang tentang harta benda ataupun keduniaan, dengan sendiri tidak akan ada risau tentang akhirat. Hati kita ni satu. Bila hati kita dah dipenuhi dengan kebimbangan tentang dunia, dengan sendiri tidak akan ada kebimbangan tentang akhirat. Dia tak boleh dua tu dalam satu hati, tak boleh. Begitulah sebaliknya, orang yang hatinya risau bimbang, akalnya risau bimbang tentang amal, tentang ibadat, tentang akhirat, dengan sendiri dia tidak akan risau dengan dunia. Jadi kita kena bijaklah, pilih salah satu yang lebih memberi manfaat, yang berkekalan. Bukan di sini Allah Ta'ala melarang kita mencari harta, bukan. Sebab tu di sini Allah Ta'ala kata tadi apa? Wahai orang yang beriman, jangan di sini bukan makna haram. Jangan di sini dengan makna amaran. Awas. Jangan. Bukan di sini maknanya haram orang yang cari harta. Bukan semata-mata cari harta tu haram, dah. Itu peringatan, amaran daripada Allah. Hati-hati. Maksudnya jangan sampai harta, jangan sampai sebab mengusahakan harta, jangan sampai mencari harta tadi kita melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas diri kita. Apa tujuan dan matlamat ataupun apakah faedah kita dihidupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan supaya beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, dengan makna membuat apa yang Allah perintahkan pada zahir dan pada batin, dan meninggalkan apa yang Allah larang pada zahir dan pada batin. Itulah tujuan kita dihidupkan. Itulah tujuan kita dijadikan. Itulah tujuan malam tadi kita ditidurkan oleh Allah dan pagi ini dibangkitkan semula oleh Allah. Tujuannya untuk ibadah. Tapi oleh kerana kita ni tertipu, terpedaya dengan nafsu dan bisikan syaitan, kita melupakan tujuan asal kita dihidupkan oleh Allah. Kita melupakan tujuan asal kita dijadikan oleh Allah.
Dengan makna kita meletakkan urusan mencari harta benda, kekayaan, pangkat, jawatan, kemewahan, kesenangan, keselesaan tadi nombor satu di dalam tujuan hidup kita. Dan ibadat itu kita jadikan sampingan dan sambilan. Betul ke tidak? Cari kaya dulu, cari mewah dulu, cari kesenangan dulu. Tunaikan impian dulu, kemudian barulah beribadat. Kalau ada masa baru ibadat, ada masa baru cari ilmu. Nampak tak kita dah pusing kan? Yang nombor satu kita dah letak belakang. Yang nombor satu letak belakang. Jadi tidak hairanlah kalau kita kata tak ada masa lah nak solat, tak ada masa lah nak belajar agama. Sebab apa? Kita dah pusing kan? Matlamat hidup kita yang sepatutnya beribadat, kita dah jadikan sampingan, sambilan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala menjadikan kita atas dunia ni supaya mencari harta. Seolah-olahnya macam tu lah. Seolah-olahnya Allah menciptakan, menjadikan kita di atas dunia ni supaya mencari harta, mencari kemewahan, mencari kekayaan, menunaikan segala keinginan nafsu. Apa maksud keinginan nafsu? Suka yang megah-megah, suka yang hebat-hebat, suka yang senang-senang. Itu nafsu. Nak makan yang hebat-hebat, nak pakai yang mewah-mewah, nak cara hidup yang selesa-selesa, yang megah-megah. Itu nafsu. Adapun ibadat, kalau tujuan kita mencari dunia untuk ibadat, dia tak perlu kepada mewah. Adakah untuk menutup aurat contohnya perlu memakai pakaian yang mewah-mewah? Tak. Dengan pakaian yang murah pun, yang sederhana pun boleh menutup aurat. Itu tujuan ibadat. Tetapi nafsu kata apa? Nafsu kata selain daripada menutup aurat, mewah. Naklah pakaian tu tadi mewah, naklah pakaian tu megah, naklah pakaian tu mahal. Jadi dah lebih daripada tujuan asal. Daripada kita kena cari harga RM20-30, terpaksa bekerja lebih sebab nak cari RM200-300 untuk nak mendapatkan pakaian yang mewah. Bila nakkan pakaian yang mewah, perlukan belanja yang banyak. Bila belanja yang banyak, perlu usaha yang banyak. Bila usaha yang banyak, perlukan masa yang banyak. Dengan sendiri, sedikitlah masa untuk akhir. Itu cerita pakaian. Tak cerita nak mewah dalam bentuk kenderaan pula. Kalau nak ikutkan ibadat, nak guna kenderaan supaya boleh pergi ziarah, boleh pergi masjid, boleh tolong orang, tak perlu. Maknanya kenderaan yang ratus ribu, betul? Bahkan juta. Cukup dengan kenderaan yang sederhana. Tetapi nafsu tadi, nafsu dia tidak memada dengan kenderaan yang sederhana tadi. Dia nak kenderaan yang mewah, kenderaan yang megah, supaya orang pandang, supaya orang hormat, supaya orang kagum. Tu nak, kan dah lebih tu. Kan dah lebih daripada qadar tujuan ibadat tu. Tujuan ibadat cukup dengan kenderaan yang sederhana. Tapi nafsu nafsu bukan sekadar tu, dia nak lebih. Maka kita pun terpaksalah berhutang sini, berhutang sana. Kerja keras nak bayar kenderaan pula. Rumah pula. Tak boleh kalau rumah setakat rumah biasa-biasa ni. Tak mau. Padahal tuntutan ibadatnya kalau suami wajib memberikan rumah, mendapatkan perlindungan untuk isteri dan anak-anak. Adakah syarat rumah megah? Adakah syarat rumah mewah? Tak. Rumah yang selesa, yang sepatutnya. Tapi nafsu tak nak sekadar selesa begitu tak. Nafsu nak megah. Rumah yang megah, rumah yang mewah, rumah yang bila orang pandang kagum. Jadi kita jadi seronok bila orang kagum dengan harta benda yang kita miliki. Itu satu kepuasan seolah-olah. Puas hatilah kalau saudara datang tengok rumah megah macam ni. Dia jadi satu kebanggaan itu. Nafsu lah tu. Jadi terpaksalah pula usaha nak cari duit untuk rumah yang megah mewah tadi. Nampak tak? Makan. Kalau dalam bentuk ibadat, bukan sekadar kenyang. Kalau ibadat sekadar kenyang, tak kisah sedap tak sedap. Tapi nafsu bukan sekadar sedap.
Nak makanan yang viral. Nak makan di tempat yang mewah. Kalau tak bawa anak bini pergi tempat makan mewah-mewah tu kira gagal menjadi suami. Nampak tak? Jadi dengan sebab nak menunaikan keinginan hawa nafsu tadi yang berlebih-lebih tadi, nak berlebih-lebih dalam makan, berlebih-lebih dalam pakaian, berlebih-lebih dalam untuk mendapatkan tempat tinggal, berlebih-lebih untuk macam-macam tadi lah. Dengan sendiri memerlukan belanja yang besar, memerlukan waktu yang banyak. Inilah sebabnya kenapa dah tak ada waktu untuk akhirat ataupun tujuan matlamat utama kita dijadikan oleh Allah, ibadat tadi dah tak ada dah. Perasan ke tak perasan? Jadi salah siapa salah kita salah kita sendiri. Kita yang cari penyakit. Salah kita sendiri, kita yang cari penyakit. Kemudian bila dah dibebani oleh hutang sini, hutang sana, dah terpaksa, dah tinggalkan tak boleh. Nak tinggalkan begitu saja tak boleh, sebab ni nak hadap hutang ni tadi, dengan sebab nakkan keselesaan tadi tu, terpaksa hadap juga. Bukan setahun dua, 20 tahun, 15 tahun. Sibuk pagi petang tak kerja tak boleh, ni nak bayar hutang ratus ribu, puluh ribu. Habis waktu. Umur semakin pendek. Urusan semakin bertambah. Jadi mana waktu yang kita nak betul-betul untuk persiapan akhirat? Mana dia? Mana dia waktu tu? Habis dah. Dalam 24 jam tu kita dah gunakan 20 jam, 18 jam untuk benda-benda yang tidak ada kaitan dengan ibadat. Begitulah berulang-ulang, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sedar-sedar duka cita diumumkan, Pulanah binti Pulanah telah kembali ke alam barzakh pada pukul 1 pagi tadi. Jenazah akan dikebumikan pada jam 10.30 pagi di tanah perkuburan hujung kampung sana. Dihumbankan bangkainya. Bangkailah dah mati. Mati. Tak sempat nak betulkan solat, tak sempat nak kenal Tuhan, tak sempat nak tahu halal haram, tak sempat nak baiki hati. Sebab apa tadi? Masa dah habis digunakan untuk mencari dunia. Salah siapa? Salah kita. Orang lain Allah bagi umur yang sama seperti kita, tapi mereka sanggup bersabar menahan kehendak hawa nafsunya yang sama seperti kita. Mereka pun nak mewah seperti kita, mereka pun nak megah seperti kita, mereka pun nak makan sedap-sedap seperti kita. Mereka pun nak memiliki mahligai macam kita. Tapi mengenangkan akhirat itu lebih penting dan lebih utama. Mereka mengekang, mengawal hawa nafsu dia. Dia tak turutkan kehendak nafsunya mencari harta benda pagi, petang, siang dan malam. Dia pandai, dia bijak membahagikan waktu. Sekadar ini waktu mencari rezeki, ini untuk ibadat aku, ini untuk aku menuntut ilmu, mengambil tahu tentang ibadat, agar tujuan utama aku dijadikan oleh Allah atas dunia ini tidak disia-siakan. Maka orang ni beruntunglah dia. Dia ada rumah walaupun tak mewah, dia ada pakaian walaupun tak mahal, dia ada kenderaan walaupun tak ratus ribu. Dia boleh makan, dia boleh bawa juga anak bini dia makan, tapi warung-warung biasa. Dan yang paling untung, ibadatnya betul dan diterima oleh Allah. Ibadatnya betul, sebab dia ada masa menuntut ilmu untuk memahami dan memperbaiki ibadat dia.
Jadi dia boleh makan cuma tak mewah macam orang lain. Dia ada kenderaan tapi tak megah macam orang lain. Dia ada pakaian tapi tak mahal macam orang lain. Sebab dia sabar. Padahal kalau tanya secara jujur, nafsunya, hatinya, dia nak mewah, nak senang, nak megah macam orang lain juga. Tapi memandangkan akhirat itu lebih utama. Takut tak sempat nak buat persiapan akhirat. Kalau dia bersibuk dengan dunia tadi, maka dia mengekang hawa nafsu, menahan nafsu. Jadi dia bijak membahagikan waktu. Kita tamak, kita haloba, kita boros. Menggunakan habis semua kita, masa kita gunakan untuk menunaikan kehendak nafsu yang nak berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya dalam ibadah. Itulah Allah Ta'ala tadi kata bagi amaran tadi. Maka apabila mencari harta benda sampai peringkat macam tu, di sini baru jadi haram hukum dia. Baru jatuh haram mencari harta yang mana menjadi sebab leka dan lalai daripada perintah Allah. Ini baru jatuh haram hukum dia. Sebab tu tak ada berkah. Walaupun yang kita buat tu kerja halal, tapi bila melampau batas, melampau batas, Allah suruh cari rezeki, tapi bukan sampai melampau batasan. Kita cari rezeki tapi lampau batas, sampai tak pedulikan Allah, tak kenal Tuhan, tak pedulikan agama, tak pedulikan halal haram, tak ada masa nak fikir tentang kubur, tentang mati. Tu di peringkat tu baru dosa. Maksudnya di sini orang yang waras, orang yang bijak, orang yang beriman, orang yang yakin adanya Allah, yakin adanya hari kiamat yang sangat dahsyat tu, dia akan berwaspada. Dia tak nak jadikan sebab harta tadi tu dia tak kenal Tuhan, sebab harta tadi dia terlepas kesenangan akhir. Dia ni orang bijak, ini baru bijak. Jadi kalau kita boleh cari harta, pangkat, jawatan serta tidak melampaui batas, silakan. Silakanlah. Nak jadi jutawan, silakan. Nak jadi bilioner, silakan. Tak salah. Tuhan kau dah kenal, kau tahu halal haram, kau tahu sempadan, akidah kau betul, hati kau bersih. Kalau hati berpenyakit, kau tahu cara nak bersihkan, silakanlah walaupun kau jutawan. Tapi ghalibnya, kebiasaan dan kebanyakannya, bila dah bersibuk berbimbang dengan harta benda tadi, dengan sendiri akan lupakan akhir. Inilah kebanyakannya. Betul? Kebanyakannya begitulah. Bukan semua, tapi kebanyakannya begitu. Jadi kita tengok diri kita sudah lah. Risau, hutang banyak ni. Ini nak bayar, itu nak bayar, itu nak bayar, itu nak bayar, itu nak bayar. Aduh, fikir daripada jaga sampai nak tidur balik. Daripada jaga sampai nak tidur balik, fikir ni nak bayar, tu nak bayar ni. Ada tak fikir tentang semayang belum baik, hati tak khusyuk dalam solat, hati tak bersih? Ada masa minta maaf. Tak terfikir pun tentang ibadat tadi. Sebab ni apa? Dah sibuk, dah dibelenggu oleh kesenangan yang kita cari sendiri. Tengok pandai tak nafsu dan dunia memerangkap kita tadi. Bijak bijak. Dunia itu memerangkap kita bijak. Bila dah terperangkap, nak lari tak boleh dah. Terpaksa lalui sampai mati. Na'udzubillah. Tapi sebelum mati ni ada lagi peluang. Ejah balik. Sebelum mati ni ejah balik. Jangan sampai usaha dunia tadi kita terlepas akhirat. Ejah balik. Mana yang patut buang dulu. Mana yang patut tinggalkan dulu. Supaya kita ada juga peluang nak ambil peduli tentang bekalan mati ni. Ejah balik jadual kita.
Kalau sebelum ni pagi petang siang malam, seminggu suntuk, sebulan suntuk, sepanjang tahun sibuk bimbang, ejah balik. Biar ada waktu kita menuntut ilmu untuk memastikan amalan kita betul dan diterima oleh Allah. Oleh Allah. Mana yang lebih-lebih tu tinggalkan. Tengok sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka di kalangan mereka ada saudagar, ahli-ahli perniagaan yang berjaya, jutawan. Tapi apa-apa ataupun mana-mana harta benda dia yang menjadi asbab dia melupakan Allah, dia akan tinggalkan. Tengok sahabat. Satu ketika ada sahabat, saya tak ingat nama dia, 70 ekor unta kalau tak silap, datang sampai barang dagangannya daripada Mesir. 70 ekor unta yang dimuatkan dengan barang-barang dagangan milik dia. Apabila dia leka duk tunggu dia punya barang dagangan sampai, sehingga Nabi SAW waktu tu telah pun mengangkat takbiratul ihram solat subuh. Dia tertinggal takbir dengan Nabi, bukan tinggal solat, bukan tak solat, tertinggal takbir, terlambat sebab menguruskan harta perniagaan yang baru sampai tadi tu. Lepas daripada tu dia tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana cara dia nak cover balik kerugian pahala mengangkat takbir mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu dia mensedekahkan, bukan jual borong. Dia sedekahkan harta-harta yang ada di belakang unta dia tadi tu, dia sedekahkan ke jalan Allah. Mudah-mudahan dapat topak balik kekurangan pahala takbir Ratul Ihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata tak sama. Dia sedekahkan dengan unta-unta sekali. Kalau kita ni ada 70 buah 4x4 penuh dengan muatan, bukan barang-barang sedekah, dengan 4x4 sekali. Jalan fi sabilillah, adakah dapat menyamai pahala tadi? Nabi kata dah. Tak dapat. Tak sama. Dengan reba sekali. Dengan reba sekali pun tak dapat apa. Tengok tu sahabat. Apa-apa harta benda yang melekakan dia daripada Allah, dia akan tinggalkan. Jadi kita kena buat macam tu. Apa benda yang melekakan kita sampai kita tak boleh nak mengaji? Apa benda yang melekakan kita sampai tak boleh nak solat? Apa benda yang melekakan kita daripada nak buat persiapan akhirat? Benda-benda tu tinggalkan. Katalah sekarang ni kita ada miliki 10 gudang. Orang kaya 10 gudang. Oleh kerana bersibuk nak menguruskan 10 gudang ni, kita tak ada masa nak solat, tak ada masa nak belajar agama, tak ada masa nak kenal Tuhan. Adjust. Lepaskan 2 gudang ataupun lepaskan 1 gudang supaya ada masa untuk akhirat kita. Lepaskan 1 gudang makna tak boleh juga, tak dan juga ni nak kontrol 9 ni masih tak ada masa lagi. Buang 1 lagi. Itu makna ejah balik. Bukan suruh buang semua. Faham tak? Bukan suruh buang semua, ejas. Mana yang lebih-lebih yang menjadi asbab kita leka lupa dengan Allah, tinggalkan. Jangan dengan sebab kita punya 10 gudang, 100 hektar tanah, ada berapa cawangan, ada 100 buah rumah sewa. Jangan dengan sebab tu terlepas kesenangan akhir. Jangan sebab tu. Jangan sebab keduniaan harta benda yang sebanyak tu tadi tu, kita terlepas kesenangan akhirat yang jauh lebih dahsyat dan kekal selama-lamanya. Jangan dengan sebab kemewahan yang sementara ni tadi terlepas kemewahan yang sebenar-benarnya di hari kiamat. Jangan.
Nanti kita menyesal. Orang lain duduk berseronok, bergembira dalam syurga dengan nikmat yang Allah siapkan, kita merana meraung dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Padahal dulu kita dapat kecapi kesenangan sekejap saja. Katalah Allah jadikan kita bilioner dan Allah bagi kita umur 1000 tahun, nak nisbahkan dengan akhirat, 1000 tahun duduk dalam kekayaan kemewahan tu sangat-sangat sebentar saja. 1000 tahun nak dibandingkan dengan masa yang tidak ada kesudahan, mana lama? Tak nampak pun yang 1000 tahun tadi. Kalau nak dibandingkan dengan umur ataupun waktu kita di hari kiamat besok, tidak ada sudah dah. Apalah sangat 1000 tahun? Ada ke orang kita umur 1000 tahun? Paling kuat 99, 96, 100 tu pun ada 2-3 orang. Dah tak ramai dah orang umur macam tu. Meskipun dia dapat menikmati kekayaan kemewahan dalam umur dia 150 tahun tadi, nak bandingkan dengan akhirat besok yang tidak berkesudahan, Allah tak nampak yang kata tak nampak pun yang kata kemewahan yang kita kecapi dalam 150 tahun tadi. Tak nampak. Sekejap sangat. Jadi jangan disebabkan nak mengejar kesenangan, kemewahan, kebanggaan yang sekejap ni, terlepas kesenangan yang kekal selama-lamanya. Allah tahu manusia ni disuka megah dengan harta, dengan tanah, dengan anak bini, dengan macam-macam lagi. Sebab tu Allah siapkan dah benda tu dalam syurga. Allah siapkan dah yang gila dengan kawasan tanah jajahan. Allah siapkan. Ambillah syurga tu yang seluas langit bumi, ambillah. Di hari kiamat besok, paling lekeh ahli syurga, kawasan yang Allah bagi dia seluas langit bumi, paling lekeh. Bukan kata orang soleh, orang paling lekeh sekali. Ambillah. Dengan hartanya, dengan mahligainya, dengan kawasan jajahannya, dengan subhanallah. Ambillah. Dah berapa hari? Ambil untuk selama-lamanya. Takkan ada yang sakit hati, takkan ada yang dengki. Kita mewah kaya kat dunia ni, makin mewah makin ramai yang sakit hati, makin ramai yang dengki. Tak selesa juga hidup kita, duduk dalam ketakutan juga. Meskipun kaya betul, nak pergi jauh-jauh nikah apa ni, nasib anak bini ni. Takut kan ada orang tangkap, ada yang orang ugut macam-macam lagi. Orang akan sentiasa tertunggu-tunggu nak buat khianat dengan kita. Manusia bukan semua hatinya baik, betul? Jadi kaya-kaya pun, mewah-mewah pun tak tenteram juga hidup. Duduk dalam ketakutan. Takut harta hilang, takut harta musnah, takut kita punya rumah-rumah tadi tu rumah-rumah sewa kita yang beratus biji tadi hilang ke, dirampas ke, muflis ke. Takut. Ini kekayaan di dunia. Meskipun kaya tapi hatinya tak tenang juga sebenarnya. Tak percaya tanya. Pergi tanya orang kaya. Kita nampak mereka macam okey je Ni kepala otak ni serabut ni. Sebab tu banyak orang kaya-kaya ni kena heart attack. Serangan jantung. Aduh. Sebab apa? Stres ni fikir. Siapa nama bapa Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab? Siapa nama dia? Ismet Ulam Raja. Halo. Kat 12 telefon jawab. Halo, Ismet. Ismet. Pingsan. Nampak? Stres. Dah lah nak potong kek. Allah serangan jantung. Nampak tak? Jadi jangan disebabkan. Sebab tu Allah ingatkan kat sini. Bukan maksud tak boleh kaya, boleh. Bukan Allah tak bagi mewah, boleh. Tapi jangan sampai melampau batas. Nanti terlepas kekayaan akhirat. Kekayaan akhirat tu bila duduk dalam syurga tu, duduk dalam kekayaan lebih daripada raja dunia lagi Allah bagi. Ambillah, kecapilah,
milikilah selama-lamanya dan tidak ada ketakutan. Tak ada orang yang hasad, dengki, dendam dalam syurga. Duduklah seronok. Jadi beruntunglah orang yang bijak membahagikan waktunya di dunia. Jadikan diri kita golongan pertengahan. Meskipun tak boleh jadi golongan yang nombor satu tu, macam Nabi, Rasul, wali-wali tu kita tak boleh ikut dia. Dia makan sekadar, pakai sekadar, tempat tinggal sekadar, yang diutamakan ibadat, yang diutamakan akhirat. Ni kita tak boleh tiru. Tapi golongan yang kedua ni boleh. Golongan pertengahan. Mana ada waktu dia usahakan dunia untuk keperluan dia, supaya dia tak merempat atas dunia, supaya dia tak hina atas dunia, anak bini dia tak duduk dalam kesusahan atas dunia. Dia usaha sekadar. Dan dia tak lupa tanggungjawab utamanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ada masa dia pergi, dia bagikan waktu untuk pergi cari ilmu. Sebab dia tahu yang nama ibadat yang Allah suruh tu mesti berpandukan ilmu. Jadi dia ada masa belajar. Daripada ilmu yang dia belajar tu, dia boleh baiki sembahyangnya, baiki hatinya, baiki akidahnya. Akhirnya segala amal ibadat yang dia buat betul dan diterima oleh Allah. Hatinya bersih daripada penyakit-penyakit yang merosakkan amal dia. Akidahnya betul. Bila mati besok, segala soal jawab dapat dijawab dengan baik. Untung dekat dunia dulu dah tak merempat. Dekat dunia dulu dahlah dia ada kehidupan dia, makna dia tak susah pun atas dunia, cuma sederhana boleh jadi. Walaupun dia tak mewah, tak megah, tapi hidupnya sederhana, boleh makan, boleh minum, ada pakaian untuk tutup aurat dan sebagainya. Cuma tak mewah lah. Dalam kubur segala soal jawab beres. Amal ibadatnya beres. Oh, bahagia. Dalam kubur tu Allah dah bagi nikmat dah. Betul. Yang kita ni tadi atas dunia megah, kaya, mewah, hebat. Orang kagum, orang pandang, orang viral, orang sebut, orang puji. Masuk dalam kubur, soalan satu pun tak boleh jawab. Bila dah tak boleh jawab, boleh duduk situ tidur je. Malaikat kata, dah tak boleh jawab, kau berehat je lah. Ada? Dah, kena belasah. Kena belasah dengan malaikat tu sampai hari kiamat tu. Kena belasah, kena sasah, kena azab dalam kubur tu sampai hari kiamat. Ni siksaan sementara untuk menerima siksaan yang bersifat kekal nanti di hari kiamat besok di dalam neraka Allah. Dalam kubur ni azab yang sementara. Sementara nak menunggu azab yang lebih dahsyat daripada itu, ada azab yang terdahulu dalam kubur. Besok malaikat tanya tentang Tuhan, tak boleh jawab. Nak jawab macam mana? Waktu hidup pun kita tak pernah nak ambil peduli, nak kenal siapa Tuhan. Hanya tahu nama je, Allah, tapi sifatnya kita tak tahu. Hingga kadang-kadang banyak perkara yang mensyirikkan Allah kita buat tanpa kita sedar. Duk komplain Tuhan macam-macam, duk jahat sangka dengan Tuhan macam-macam, tak kenal Tuhan. Macam mana nak jawab? Nak jawab dalam kubur besok, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Macam mana nak jawab Allah Tuhanku? Sedangkan atas dunia tak kenal siapa Allah. Sebab yang menjawab tu amal. Kita atas dunia tak ada masa nak ambil tahu tentang siapa Allah. Tapi ada banyak waktu untuk nak kenal manusia. Kenal artis ni, kenal artis tu kita tahu, kenal. Sampai mana tempat beranak artis tu pun kita tahu. Oh, dia tu beranak dulu hospital swasta no. Dulu bini dia anak yang pertama tu, anak pertama dulu operation, anak yang kedua normal. Tapi yang sekarang ni bini dia nombor 2, nombor pertama dulu dia dah cerai kan. Tahu serba-serbi. Ambil tahu. Jangan yang kata dalam Malaysia, luar Malaysia, artis Korea sebut je nama siapa. Oh, tahu. Jadi macam bodoh, macam bebal kalau tak tahu cerita tentang benda-benda macam tu. Tapi Tuhan dia tak ambil peduli. Tuhan yang bagi dia makan minum setiap hari,
Bagi dia nikmat setiap hari, dia tak pernah pun nak ambil tahu. Na'udzubillah min zalik. Inilah dahsyatnya dunia tadi. Dahsyatnya dunia tadi. Sampai peringkat macam tu. Orang yang kena sampuk, kena santau dengan dunia ni sampai macam tu. Tak ada masa nak ambil peduli tentang Tuhan yang sentiasa memberi pertolongan pada diri dia. Tapi sibuk akal fikirannya nak kenal makhluk yang sama seperti dia juga. Bahkan yang lebih malang, yang nak dia ambil tahu tadi tentang orang kafir. Memuji-muji orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagi waktu. Kena hurai panjang sikit kan. Yalah sebagai membaca hari ni tak apa. Nak bagi faham. Sebab ni yang banyak berlaku. Dalam keluarga kita ada 10 orang adik-beradik. Berapa orang yang ambil berat tentang akhirat nak mengaji? Berapa orang adik-beradik kita yang menuntut ilmu, yang ada jadual khusus belajar? Kalau adik-beradik kita 10 orang, berapa orang yang ada jadual belajar? Silat-silat tak ada langsung. Betul? Begitulah setiap keluarga. Dalam kampung kita, kalau dalam taman ke dalam kampung begitulah. Cuba pergi buat apa namanya? Bancian. Ni rumah nombor 1. Assalamualaikum. Adik-beradik ada berapa? Berapa orang tinggal rumah ni? Oh, dia kata 5 orang. Berapa yang ada jadual pengajian? Berapa yang pergi mengaji fardu ain tiap-tiap hari ataupun seminggu ke ada kelas fardu ain? Berapa orang? Tak ada. Rumah kedua pun macam tu. Rumah ketiga pun tak ada. Ini bukti yang menunjukkan majoritinya memang tak ambil tahu. Betul ke tidak? Jadi betul lah, sebab tu Allah bagi peringatan, sebab Allah tahu dah perangai manusia macam tu. Dia dah tahu lah, dia pencipta. Jadi Allah ingatkan, jangan melalaikan kamu dengan harta benda, jangan. Boleh nak usaha, tapi jangan sampai lalai, lupa, leka tujuan asal kenapa kita dihidupkan oleh Allah dan ke mana kita nak pergi lepas ni. Kita nak pergi mana? Pergi dalam lubang tu. Nak pergi mana? Nak masuk lubang. Ni tubuh kita ni yang kita bangga-bangga cantik, lawa, segak ni kena humban tu dalam lubang tu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan-jangan hari ni. Mana kita tahu? Apa? Jangan-jangan hari ni. Tak mustahil Allah ambil nyawa kita hari ni. Mustahil ke? Tak mustahil. Tengah bawa kereta mati, tengah bawa motor mati, tengah makan mati, tengah tidur mati, dalam jamban mati, tengah menyanyi mati, tengah joget mati, tengah minum arak mati, tengah berjudi mati, tengah dedak aurat mati. Sebab tu kita kena ingat mati. Sebab tu Nabi suruh ingat mati selalu. Aku ni nak mati ni, apa persiapan aku? Aku nak mati ni sampai bila aku nak sibuk dengan dunia-dunia yang macam ni? Tak pernah puas pun. Tak pernah puas pun. Dapat 1,000 nak 2,000, nak 2,000 nak 3,000, dapat 3,000 nak 10,000, dapat 10,000 nak 15,000, 15,000 nak 100,000. Dah renovate rumah macam ni dah puas hati. Tahun depan tengok orang lain buat, tak puas hati rumah, ubah rumah lain pula. Betul? Betul ke tidak? Memang nafsu takkan pernah puas. Nafsu ni, kata ulama, dia tabiatnya bagi betih nak paha dia. Tu tabiat nafsu. Alah, dapat kereta yang harga 50,000 jadilah. Bila dah dapat kereta yang harga 50,000, berhenti kat traffic light, tengok kereta sebelah lebih mewah, rasa macam nak trade in lah kita ni. Dapat macam kereta sebelah ni pun bagus juga ni. Nampak tu. Padahal hari tu kata dapat yang 50,000 jadilah. Tu. Bila dah dapat dia nak lebih pula. Itulah rumah pun. Kita sewa rumah ataupun beli rumah biasa-biasa dah lah. Baik. Beli rumah biasa-biasa.
Tengok jiran depan tu renovate rumah, tambah lagi setingkat, buat tingkap begini, buat tingkap. Dia kata, bang siap. Ni rasa duit KWSP ni dah boleh keluar ni. Apa kata kita renovate sikit rumah kita ni? Siap. Padahal yang ada tu dah boleh duduk dah. Tapi nafsu tadi. Begitulah kita diajak. Kalau tak sabar, habislah kita. Tangguh, nantilah taubat, nantilah mengaji, nantilah, habis matilah. Mati dalam nanti. Mati dalam nantilah. Mati dalam sempat tak kenal Tuhan. Macam mana kita lupakan agama, macam mana kita lupakan Tuhan, macam itulah nasib kita balik kepada Allah. Allah takkan pedulikan tentang kita. Allah takkan tolong kita di hari kiamat tu. Pandai-pandailah hadapi seorang-seorang. Takkan Allah tolong. Sebab apa? Sebagai balasan apa yang kita perbuat kepada Allah waktu hidup atas dunia. Macam mana kita lupakan Allah, lupakan agama Allah, lupakan amal ibadat waktu atas dunia, tak ada masa. Balik akhirat, Allah tak ada masa nak pedulikan kita. Allah tak ada masa nak pedulikan kita. Buat apa nak pedulikan dengan hamba yang sombong dulu? Dahlah Allah bagi makan, minum pagi, petang, siang, malam, bagi nikmat, bagi akal, bagi kerja, bagi rumah, bagi bini, bagi laki. Tapi tak ada masa pun untuk Allah. Sekarang bila balik akhirat, kau pandai-pandailah uruskan diri kau sendiri. Allah takkan tolong. Allah lupakan kita seperti mana kita lupa kepada Allah. Maka kalau tak nak, cepat-cepat baiki. Kalau tak nak Allah balas macam tu atas diri kita, cepat-cepat baiki. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, siapa yang melupakan Allah atas dunia ni, Allah akan lupa kepada dia di hari kiamat besok. Apa maksud Allah lupa? Adakah Allah tak tahu tentang dia? Allah tahu. Lupa di sini dengan mana apa? Allah takkan tolong, Allah Ta'ala takkan bagi rahmat. Pandai-pandai kau lah. Sebab dulu atas dunia kau terlalu sombong dengan Allah. Kau lebih mengutamakan dunia kau lebih utamakan pangkat jawatan kau, nama baik kau, populariti kau, penghormatan kau, kemegahan kau, lebih daripada Tuhan, lebih daripada agama. Sekarang tiba masa Allah balas pula. Kalau dulu kau tinggalkan Allah 50-60 tahun, sekarang Allah akan tinggalkan kau buat selama-lamanya. Allah akan tinggalkan kau buat selama-lamanya. Kau takkan dapat pertolongan Allah. Duduklah dalam azab tu, pandai-pandailah. Mintalah tolong dengan pangkat tu, mintalah tolong dengan harta benda tu, mintalah tolong dengan gaji kita yang puluh ribu, ratus ribu, belas ribu tu. Mintalah tolong kalau boleh. Yang kita sibuk-sibukkan cari dulu sampai tak ada masa untuk Allah. Tak ada masa. Minta tolong dengan kereta mewah kita tu, minta tolong dengan motor mewah kita tu, minta tolong dengan pangkat jawatan mewah kita tu, minta tolong. Kalau benda-benda tu boleh menolong kita menyelamatkan daripada azab Allah. Jadi hati-hati, waspada. Jangan melampau batas. Nak cari harta, cari. Waktu cari harta, cari. Waktu cari ilmu, cari ilmu. Waktu beribadat macam itulah. Ini yang dimasukkan golongan pertengahan tadi. Dunia dia tak menyesal sebab dia duduk juga dalam keadaan yang baik. Akhirat pun dia tak menyesal kerana amalnya semua betul dan diterima oleh Allah. Lepas tu Allah bagi, duduklah dalam syurga tu. Duduklah. Yang dulu kau atas dunia dulu sabar, tak boleh nak makan yang sedap-sedap. Sekarang ni masa kau makanlah makanan yang penuh dengan nikmat kelazatan, yang rasanya takkan pernah sama sampai bila-bila. Duduklah dalam syurga tu, makanlah sepuas-puasnya. Kau takkan mengah, kau takkan kenyang, kau takkan terberak dalam syurga tu. Makan semata-mata nak berseronok, bersedap-sedap. Dulu kat dunia Allah tahu kau sanggup tahan kehendak hawa nafsu. Tengok orang lain makan mewah, makan sedap, kau sabar. Tengok orang lain bawa anak bini pergi makan tempat mewah-mewah, kau sabar.
Padahal kau boleh juga nak buat macam tu, tapi kau takut nanti masa kau habis untuk benda-benda macam tu dan kau lupa kepada Allah, lalu kau sabar. Sekarang ambil lah balasan. Nikmatilah benda tu selama-lamanya. Dulu Allah tahu atas dunia dulu kau teringin nak pakai kenderaan mewah-mewah macam orang lain, tapi kau takut waktu kau habis, takut kau sibuk sampai melupakan akhirat. Kau sabar, kau pakai apa yang ada. Sekarang ambil lah kenderaan yang hebat di dalam syurga tu, buruk yang Allah bagi yang perjalanan, yang melangkah selangkahnya saujana mata padanlah dengan kenderaan yang macam tu. Sebab kawasan jajahan yang Allah bagi seluas langit bumi, tak padan dengan kereta Porsche Lamborghini kita. Tak padan nak round tu, seluas langit bumi tu. Tadbirlah. Kalau dulu kau selalu dengar cerita orang lain ada tanah, ada tanah pusaka, ada tanah begini berhektar-hektar, sampai diharamkan beli tanah dah, punya banyaknya kita. Kau dengar aja cerita tu. Sekarang kau ambil lah kawasan jajahan kau dalam syurga, milikilah buat selama-lamanya. Yang perempuan yang suaminya tak mewah, tengok orang lain pakai pulut dakap, gelang ni gelang tu, sekejap tukar gelang lain, kejap-kejap tukar gelang lain. Hari tu datang rumah waktu angkat tangan macam ni lain. Bulan ni pula datang angkat tangan, dah lain pula. Ingat sebelah, dua belah pula. Tak padan dengan tu, singkap selak yang ni pula, panasnya lah. Buah ni pula. Siapa nombok? Sabar. Dia sabar atas dunia itu. Allah tahu pedih hati dia, tak dapat nak miliki benda-benda macam tu macam orang lain. Sekarang dalam syurga kau ambil lah segala perhiasan daripada intan, berlian, emas, perak yang Allah siapkan. Ambil lah, milikilah buat lama-lamanya. Nampak tak tu? Allah bagi, cuma Allah suruh sabar atas dunia, sabar. Kan kita kan kadang-kadang kita tengok orang yang hebat-hebat bawa anak bini pergi sini pergi sana, kita tak mampu, kita tak ada keluasan macam tu. Sabarlah, sabar. Tunggu yang kat sana lah. Kat sana tu lebih dahsyat lagi. Sabarlah sekejap je. Sabarlah sekejap, Allah akan bagi segala-galanya yang diingini oleh hawa nafsu tu. Dah tunggu dalam syurga, dah tulis nama dah, ni milik si Polan. Sehingga kan bidadari dalam syurga tu pun dah ditulis nama-nama pemilik. Muhammad Azim bin Zainal, dah tulis kat dada dia. Sebut dalam kitab dekat bidadari tu dah tulis nama pasangan dia siapa. Dia sedang duduk menanti dengan penuh kerinduan bila nak sampai. Gitu. Jadi sabar kita. Biarlah atas dunia ni tak dapat mewah macam mana. Memang meskipun nafsu kita nak, tapi sabarlah. Jangan dengan sebab nak mengejar kemewahan yang macam tu nanti terlepas kemewahan yang hakiki, yang selama-lama tu. Besok meraung kita. Hari ni kita gelakkan orang. Hari ni kita gelakkan orang pakai miskin, tak kaya, tak mewah macam kita. Tunggu besok. Setiap perbuatan ada balas. Tapi ahli syurga tak ketawakan kita. Ahli syurga semua orang baik-baik. Kita lah yang meraung dalam azab besok. Na'udzubillah. Tu cerita harta. Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Kadang dengan sebab anak bini pun bergaduh juga. Bergaduh dengan mana? Dengan sebab nak uruskan anak bini pun ramai di kalangan kita yang tak ada masa untuk ibadat. Risaukan anak, risaukan bini, uruskan anak, uruskan bini, tak kenal Tuhan, tak ibadat. Mikirkan tu tadi kehendak kita, ini nak meraihkan kehendak bini pula. Siap. Yang tadi itu kehendak kita. Kita pun ada keinginan nafsu kita, bini kita pun ada keinginan nafsu dia pula. Layankan pula. Anak pula, layankan pula keinginan anak-anak tentang dunia tadi. Habis waktu kita. La ilaha illallah. Adakah kita perasan benda ni? Ataupun kita kata itu biasa lah atas dunia ni, memang macam tu. Ya, memanglah macam tu. Sebenarnya sedang ditipu oleh
sedang ditipu oleh dunia, sedang dilekakan oleh dunia. Nanti balik akhirat tangan kosong. Balik akhirat tangan kosong, tak ada bekal bawa. Sebab yang kita buat ni pun salah, tak diterima oleh Allah. Sembahyang kita Allah tak terima, haji umrah kita Allah tak terima dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita buat tanpa ada kefahaman. Kadang-kadang kita buat ibadat dan kita buat benda yang merosakkan ibadat tanpa kita sedar, tanpa kita tahu. Tapi kita berasa kita ni dah banyak ibadat. Rupa-rupanya Allah tak terima. Na'udzubillah min zalik. Bila kita tahu kesilapan? Bila kita ada ilmu. Bila ada ilmu baru tahu kesilapan. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan rasa apa yang kita buat semua baik, semua betul. Itu bahaya. Sebab tu ulama pesan, mari mengaji, mari belajar, mari dengar. Kerana dalam ilmu itu adalah hidayah daripada Allah. Dalam majlis ilmu itu ada petunjuk daripada Allah. Daripada situ baru kita nampak, salah cara aku ni. Tak kena gaya ni. Tu tadi. Bila dia dah belajar, baru dia nampak, salah cara aku macam ni. Aku selama ni bagi kesenangan, kemewahan pada anak bini aku, tapi aku tak pernah pun bagi mereka tentang agama. Aku tak pernah didik mereka tentang agama. Macam mana solat anak bini aku, macam mana akidah anak bini aku, macam mana cara tutup aurat anak bini aku, macam mana cara pergaulan anak bini aku. Salah ni. Ni tak kena gaya ni. Makna aku nak kena cepat-cepat bertindak. Tu kalau dia dah ada ilmu. Kalau dia dah tak ada ilmu, dia rasa betul cara dia didik anak bini dia. Dengan tak semayangnya, dengan dedah auratnya, dengan pakaian seksinya, dengan berhiburnya, dengan pergaulan bebas, kita rasa okey je. Tak ada buat apa-apa. Kita orang semayang. Kita orang semayang. Ni hujung bulan ni nak pergi umrah pula. Berasa selesa. Rupanya apa yang dibuat tadi jauh daripada betul seperti yang mana Allah perintah. Tapi Tuhan empunya diri tak ada rasa bersalah pun, sebab dia tak tahu itu adalah kesalahan. Bila dia belajar baru dia tahu, salah cara aku buat macam ni. Mujulah Allah tunjukkan. Muju Allah bagi kesedaran. Muju Allah bagi kefahaman. Jadi seolah-olah gini, kena tengah tidur lena kena tampar muka kita baru seolah-olah macam tu bila belajar. Kalau dak kita lena diulik mimpi tu. Lena diulik intan. Nak dengar lagu tu? Apa tak nak lagu? Lena diulik intan. Lena berasa syok. Kita tak pedulikan agama. Kita sendiri pun tak peduli. Anak bini kita pun kita tak pedulikan. Kita pun seronok dengan cara anak bini kita tak kenal Tuhan, tak solat, tak faham agama, dedah aurat, bergaul bebas. Kita sebagai suami rasa okey dah, beres, tak ada apa. Kita berasa okey je. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa jadi macam tu? Ni tadi, ni sebab tu Allah kata jangan dilalaikan dengan sebab harta dan jangan sebab anak bini. Ikutkan kehendak bini yang nak dedah aurat, ikutkan anak-anak yang nak bergaul bebas, ikutkan anak-anak yang nak dedah aurat. Kita sebagai suami turutkan. Inilah suami dayus. Suami yang membiarkan anak bini dia, membiarkan dia, tak ada usaha nak mengajak bini dia dan anak-anaknya dekat kepada Allah. Dia biarkan. Dia ada buat kebaikan, bagi nafkah tempat tinggal, bagi nafkah pakaian, bagi nafkah makan minum, tapi dalam masa yang sama banyak juga benda suruhan Allah yang dia langgar. Ni syaki baki kita umur tinggal ni, ejahlah baik-baik, ejah balik cepat-cepat. Kadang-kadang bangga berselfie dengan anak bini yang tak tutup aurat. Bangga, rasa tak ada salah pun. Sebab apa jadi macam tu? Sebab mata hati kita buta, mata hati kita tu rabun, tak nampak mana betul mana salah. Maka minta doa dengan Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ataupun doa dalam bahasa Melayu, ya Allah tunjukkanlah yang salah tu, tunjukkan salah ya Allah, dan beri taufik kepada aku untuk tinggalkan benda yang salah ni, dan tunjukkanlah yang baik, yang betul tu betul,
dan bagi rezeki kepada aku, taufik untuk aku membuat benda yang baik. Minta doa pada Allah. Sebab bila Allah tutup mata hati kita, kita takkan nampak yang salah tu salah. Bila kita tak nampak yang salah tu salah, kita akan selesalah dengan kesalahan tu. Pada kita, apa salahnya? Apa salahnya? Aku tak ada buat salah. Tu sebab apa? Allah tutup. Allah tutup. Tapi bila Allah buka, baru nampak. La ilaha illallah. Mujur aku tak matilah. Mujur aku tak mati. Kalau Allah ambil lah nyawa aku dalam keadaan mata hati aku ni buta, tak nampak yang salah ni salah, habislah, celakalah aku. Mujur kau tunjuk ya Allah. Ada juga masa aku nak baiki ni, tapi tak tahulah sempat ke tidak. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Apa maksud percubaan? Fitnah ni ujian lah. Adakah dengan sebab harta tadi, adakah dengan sebab harta tadi kau gagal nak mengabdikan diri dengan Allah? Adakah dengan sebab Allah mengurniakan harta benda, kekayaan, pangkat, jawatan tadi kau gagal untuk menunaikan kewajipan kau terhadap Allah? Adakah dengan sebab Allah mengurniakan kepada kau anak bini tadi, kau gagal untuk menunaikan tanggungjawab kau sebagai hamba Allah? Jadi harta benda yang Allah bagi itu sebenarnya ujian. Allah nak tengok adakah dengan sebab harta benda tadi kau lupakan Allah. Kemudian Allah bagi bini pula, adakah dengan sebab kau dapat bini, kau dapat laki tadi kau gagal nak beribadat kepada Allah? Adakah dengan sebab kau dapat anak-anak tadi tu kau lupa, kau gagal untuk menjadi hamba Allah? Bagaimana? Itu kata fitnah tu, ujian. Kita tak nafikan ada orang yang berjaya, tapi sedikit. Ada yang berjaya dengan ujian tadi, tapi sangat sedikit nak bandingkan dengan yang yang dilekakan tadi. Itu sangat banyak. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bagi kesedaran. Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk untuk kita sama-sama berusaha secepat mungkin memperbaiki amalan kita. Membuat persiapan yang terbaik untuk hari kiamat kita. Janganlah kesenangan dunia yang sementara ni menjadi asbab kita terlepas daripada kesenangan yang Allah persiapkan dalam syurga tu, yang berkekalan selama-lama tu. Mudah-mudahan kita doa dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan dan kesilapan dan kelekaan dan kelupaan kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, yang baik dengan kita, yang tak senang dengan kita. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah, diberi kesedaran, diberi keinsafan, menggunakan saki-baki umur yang tinggal ini untuk bersungguh-sungguh membuat persiapan hati. Mudah-mudahan Allah baiki hati kita, Allah bukakan pintu hati, Allah cerahkan mata hati, Allah bersihkan hati. Mudah-mudahan Allah gantikan hati kita dengan hati yang baru, dengan hati yang baik, dengan hati yang penuh berhias dengan sifat-sifat mahmudah, yang tidak ada sebarang jenis sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita, panggil kita, jemput kita, hadirkan kita dalam majlis ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam apa sahaja yang kita usahakan. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pukul 1 nanti ada satu kelas lagi, insya-Allah. Pukul 1 nanti kitab Misbahul Munir, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutub wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. La haula wala quwwata. Malam tadi Jai WhatsApp